Ini adalah imbasan filem. Hari ini, saya akan menerangkan filem aksi, drama, sci-fi dan pengembaraan yang dipanggil Okja. Spoiler di hadapan. Awas dan jaga. Lucy Mirando mengalu-alukan tetamunya ke perasmiannya kerana dia mewarisi Mirando Corporation dan menjanjikan era baharu dengan nilai teras baharu untuk alam sekitar. Kakak kembarnya, Nancy, sebelum ini mewarisi perbadanan itu, tetapi Lucy menegaskan bahawa dia sama sekali berbeza daripadanya. Di tengah-tengah kelaparan global, Mirando Corporation mengumumkan bahawa seekor anak babi super ditemui di sebuah ladang di Chile. Para saintis perbadanan itu mengkaji dan menjaga anak babi super itu sehingga mereka menghasilkan semula 26 anak babi menggunakan kawin semula jadi. Anak babi dipindahkan untuk dijaga oleh penternak yang dihormati di seluruh dunia. Perbadanan itu menggalakkan penternak untuk menternak anak babi mengikut tradisi dan budaya mereka sendiri. Lucy menekankan bahawa anak babi akan menjadi nenek moyang generasi baru ternakan. Lucy mengumumkan bahawa petani akan bersaing antara satu sama lain untuk menaikkan babi super muktamad. Selepas 10 tahun, personaliti TV, ahli zoologi, dan doktor haiwan dari Johnny Wilcox akan memilih babi yang menang. Lucy berjanji bahawa babi super mereka akan meninggalkan jejak alam sekitar yang minimum, tetapi yang paling penting, mereka akan berasa sedap. 10 tahun kemudian, Mija meniup dandelion di atas gunung di Korea Selatan. Babi super besar yang diberi nama Okja menghampirinya. Mija terikat dengan babi super semasa mereka mengumpulkan kesemak dan ikan dari mata air. Di puncak gunung, Datuk Mija, Hee Bong, pulang ke rumah dan menggunakan radio mereka untuk menyiarkan suaranya untuk menghubunginya pulang ke rumah. Mija telah tertidur di atas Okja dan tidak mendengar datuknya memanggil. Apabila mereka bangun, mereka berjalan pulang ke rumah, tetapi Okja teragak-agak apabila mereka mencapai tebing. Mija mengikat tali di sekeliling Okja untuk menyeberang bersama-sama, tetapi dia akhirnya jatuh ke bawah tebing. Okja memegang tali untuk menahannya daripada jatuh tetapi tergelincir kerana cerun. Okja mencari dahan berhampiran dan tergesa-gesa menyambung tali ke atasnya. Menggunakan dirinya sebagai pemberat, Okja mengangkat Mija kembali ke atas langkan semasa. Dia jatuh ke dalam hutan. Mija turun semula untuk mencari Okja dan mendapati dia sedang berehat. Mija menawarkan kesemak kepada babi untuk mengucapkan terima kasih, tetapi sebaliknya, Okja mengangkat dirinya supaya Mija boleh memeluknya. Petang itu, Hee Bong memberitahu Mija bahawa Encik Mundo akan melawat keesokan harinya. Mija tertanya-tanya mengapa Mundo akan melawat kerana mereka telah menyelesaikan pembayaran mereka untuk membeli Okja daripada Mirando Corporation. Keesokan harinya, Mundo tiba dan mendapati Mija memberus gigi Okja. Dia kemudian menyediakan komputer ribanya, jadi Mija mengambil peranti dari bawah telinga Okja untuk membaca statistik kesihatan Okja. Tiba-tiba, Johnny dan anak kapalnya tiba. Johnny mengadu bagaimana babi-babi super yang lain ditahan di ladang yang mudah diakses semasa dia terpaksa mendaki gunung untuk sampai ke Okja. Moodnya berubah apabila dia melihat Okja, terkejut dengan babi super yang sihat itu. Kru mula merakam Johnny dengan Okja, tetapi Mija mahupun Hee Bong tidak memahami bahasa Inggeris. Johnny menceritakan bahawa statistik Okja sentiasa menarik perhatiannya. Mereka kemudian meletakkan selempang pada Hee Bong dan Mija, mengisytiharkan mereka sebagai pemenang. Hee Bong meminta Mija melawat ibu bapanya kubur kerana kru akan mengambil masa yang lama untuk penggambaran Okja. Mija tidak mahu, tetapi Hee Bong menariknya pergi. Semasa melawat kubur, Hee Bong menghadiahkan Mija babi emas sebagai hadiah, menerangkan tradisi memberi anak perempuan babi emas untuk nasib baik sebelum perkahwinan mereka. Hee Bong menyatakan bahawa dia boleh menyimpan babi emas itu sementara Okja dibawa pergi. Mija berhujah bahawa mereka sudah membeli Okja, tetapi Hee Bong mengaku bahawa perbadanan itu tidak membenarkan dia membelinya, jadi dia menyimpan wang untuk membeli Mija babi emas itu. Walaupun Mija marah, Hee Bong dengan tenang memberitahunya bahawa Okja menang sebagai babi terbaik dan akan dibawa ke bangunan Mirando di Seoul sebelum menaiki kapal terbang ke Amerika. Hee Bong menegaskan bahawa Mija hampir seorang wanita dewasa, jadi dia tidak sepatutnya bermain dengan babi sepanjang hari. Marah, Mija menghempas babi emas itu ke tanah dan berlumba pulang. Walau bagaimanapun, apabila dia tiba di rumah, Okja dan anak kapal telah tiada.
Dia berlari menuruni gunung dan sampai ke jalan utama tetapi tidak menemuinya. Petang itu, Mija pulang ke rumah dan datuknya berpura-pura tidak ada apa-apa. Tidak lama kemudian, dia menyedari bahawa Mija sedang mengumpulkan barang, termasuk babi emas, jadi dia mendedahkan bahawa dia akan ke Seoul untuk mendapatkan objek kembali. Apabila dia menunjukkan bahawa dia tidak mempunyai wang, dia memecahkan simpanan mereka dan mengumpulkan sebanyak mungkin shilling. Hee Bong cuba menghalangnya dan mengingatkannya bahawa objek sentiasa dimaksudkan untuk dijual untuk dagingnya. Ini hanya menimbulkan kemarahan Mija lagi, dan dia melarikan diri. Mija tiba di bangunan Mirando di Seoul pada keesokan harinya dan meminta mundur melalui telekomunikasi. Pengendali automatik tidak memahaminya, dan penyambut tetamu tidak mengendahkannya, jadi Mija menghempas dirinya ke pintu kaca. Pintu kaca pecah, dan Mija menyusup masuk ke dalam pejabat tetapi mendapati ia kosong. Apabila penyambut tetamu dan pengawal mengejarnya, Mija mengunci dirinya di dalam bilik persidangan. Dari situ, dia melihat objek dipaksa masuk ke dalam trak di luar manakala mundur menghalang media daripada mengambil gambar babi itu. Mija meluru keluar manakala mundur menaiki trak untuk mengangkut objek. Mija sampai ke tempat letak kereta, tetapi lori sudah memandu pergi. Dia berlari mengejar trak dan melompat ke atas bumbung. Tidak lama kemudian, lori memasuki terowong yang terlalu rendah, jadi Mija meluru ke belakang dan tergantung di pintu. Okja merasakan dia di luar dan mengerang. Sebuah trak hitam dipandu oleh mereka, dan pemandu trak yang lain dengan tenang mengarahkan mereka untuk memberhentikan trak itu. Apabila mundur menjadi keliru, trak yang lain memandu ke sisi mereka, dan beberapa orang bertopeng menyambut mereka dalam bahasa Inggeris. Mereka berkeras bahawa mundur memakai tali pinggang. Keledarnya kerana mereka akan menaiki trak mereka. Apabila sampai ke terowong lain, trak hitam itu merempuh trak Mirando, menyebabkan Mija terjatuh. Orang bertopeng itu mengacukan pistol ke arah pekerja Mirando sambil meyakinkan mereka bahawa mereka datang dengan aman. Pintu mundur tersekat, jadi dia meminta bantuan sebaliknya. Orang ramai di dalam cuba membebaskan Okja manakala seorang lagi lelaki bertopeng mengecat trak. Pemandu Mirando hanya terhibur dengan kejadian itu. Sebaik sahaja mereka membebaskan Okja, dia mula melawan sehingga dia mendengar suara Mija. Kedua-duanya berlari ke satu sama lain, dan Okja melambungkan Mija di belakangnya untuk memberinya tumpangan. Dia kemudian berlari keluar dari terowong, jadi orang bertopeng menaiki trak untuk mengejar mereka. Mundur mengarahkan pemandunya untuk mengejar mereka juga, tetapi dia tidak mengganggu kerana dia tidak mempunyai kontrak syarikat. Mija menolak Okja ke stesen kereta api bawah tanah, di mana orang awam panik apabila melihat babi besar itu. Badan besar Okja menyebabkan huru-hara di kereta bawah tanah, memusnahkan gerai dan merobohkan rak. Tidak lama kemudian, Okja tergelincir, dan orang bertopeng sampai kepada mereka. Mereka mengambil Mija dan mempertahankan mereka daripada dat penenang menggunakan payung. Orang bertopeng melawan pengawal, dan Mija keliru ketika dia memerhatikan mereka. Sementara itu, pemandu Mirando melihat grafiti yang dilukis pada trak dan mengenal pasti kumpulan itu sebagai Barisan Pembebasan Haiwan atau ALF. Dengan polis tiba, kumpulan itu membawa Mija dan Okja pergi dan masuk ke dalam trak mereka. Apabila polis mendekati, seorang lelaki membaling guli ke lantai untuk menghalang mereka. Mundur terus mengejar mereka dan ternampak Mija. Untuk menghalangnya, Mija menggalakkan Okja membuang air besar kepadanya. Setelah pantai jelas, kumpulan itu membuka topeng dan memperkenalkan diri mereka sebagai K, merah, perak, berambut perang, dan ketua, J. Dengan menterjemah K, J memberi jaminan kepada Mija bahawa mereka menyelamatkan haiwan dan membebaskannya, sebab itu mereka mengambil Okja. ALF bertujuan untuk melumpuhkan kewangan mereka yang mendapat keuntungan daripada kekejaman haiwan tanpa membahayakan sesiapa, manusia atau bukan manusia. Mija berkongsi bahawa Okja sepatutnya dibawa ke New York City untuk perarakan babi super, tetapi mereka mendedahkan bahawa Mirando Corporation bermaksud membawa Okja ke makmal di New Jersey terlebih dahulu. Bertentangan dengan dakwaan Mirando Corporation, Okja dan babi super lain adalah haiwan bermutasi genetik yang dicipta dalam makmal yang sama. Lebih banyak babi super telah pun dibangunkan di makmal, dan pertandingan babi super itu hanyalah aksi promosi.
ALF mahu menghentikan Mirando Corporation, tetapi mereka memerlukan rakaman video tentang apa yang berlaku di dalam makmal. Jay menegaskan bahawa mereka memerlukan kebenaran meja untuk menggunakan Okja untuk mengumpulkan rakaman yang mereka perlukan menggunakan peranti yang serupa dengan yang Okja ada di telinganya. Peranti mereka mempunyai kamera tersembunyi yang akan menghantar rakaman dari makmal kepada mereka. Meja berkonflik dalam meletakkan Okja dalam bahaya, tetapi Jay memberi jaminan kepada meja bahawa Mirando Corporation tidak akan membahayakan Okja kerana mereka memerlukannya untuk menjadi sempurna untuk perarakan di New York. Dia berjanji bahawa mereka juga akan menyelamatkan Okja sebaik sahaja dia tiba di New York City. Jay menambah bahawa misi itu akan menyelamatkan berjuta-juta babi super daripada penyembelihan dan meminta meja membenarkan mereka berbuat demikian. Meja berkata tidak, tetapi K menterjemahkan kata-katanya sebagai ya. Kumpulan itu kemudian membuka trak dan melambai ke arah kereta polis yang mengejar mereka. Perak pergi ke hadapan dan melompat ke dalam air, diikuti oleh yang lain. Selepas yang lain pergi, K menyuruh meja belajar bahasa Inggeris sebelum melompat keluar. Mereka memberhentikan trak, meninggalkan meja dan Okja kepada polis. The Mirando Corporation menerima berita tentang percubaan penculikan Okja. Ahli lembaga memberi jaminan kepada Lucy bahawa ALF gagal. Namun, Lucy terganggu kerana ALF menganggapnya psikopat seperti bapa dan kakaknya. Semasa dia mengomel tentang keluarganya, rakan sekutunya, Frank Dawson, diam-diam memanggil kakaknya untuk membenarkan dia mendengar. Lucy berkata dia sedang belajar untuk membayangkan cara yang lebih baik untuk menjalankan perniagaan manakala Nancy membuang sisa toksik ke dalam tasik yang menyebabkan ia meletup. Lucy menegaskan bahawa visinya untuk mengubah syarikat agrokimia yang pernah dibenci itu menjadi sebuah syarikat penternakan babi yang disenangi bekerja sehingga kegagalan dengan Okja. Dia mengeluh kerana ia membuatkan mereka kelihatan seperti orang jahat kerana disiarkan di televisyen bahawa pekerja Mirando secara paksa membawa seorang gadis muda. Frank memikirkan jika Lucy bercadang untuk menjemput meja ke pesta babi super, dan dia dengan terujanya mengumumkan bagaimana perjumpaan semula meja dan Okja akan mengembalikan kepercayaan orang ramai. Dia juga mencadangkan untuk menjadikan meja sebagai wajah baharu perbadanan itu, tetapi Johnny menegaskan bahawa itu adalah tugasnya. Lucy menyuruhnya diam, jadi Johnny dengan sedih mengumumkan bahawa dia sedang mempertimbangkan semula pilihannya, tetapi ia tidak mengancamnya kerana dia sudah menjadi bintang yang gagal. Tidak lama kemudian, Hee Bong menyelamatkan meja daripada tahanan, dan pekerja Mirando merakamkan pertemuan semula mereka. Mereka kemudian bercakap dengan Hee Bong supaya bersetuju untuk membuat model komersial meja Mirando Corporation, tetapi meja tidak mematuhinya. Mereka membawanya masuk ke lapangan terbang, di mana Akbar bersungguh-sungguh mengambil gambarnya. Sementara itu, Lucy menerima panggilan daripada Nancy dan meyakinkan kakaknya bahawa strategi babi super kekal berjaya. Nancy, bagaimanapun, tidak yakin. Di New Jersey, ALF mengikuti trak yang mengangkut Okja dan melihat bahawa kamera tersembunyi mereka berfungsi. Petang itu, mereka melihat Okja berjalan di makmal di mana lebih banyak babi super dikurung. Johnny yang mabuk menyambutnya dan memperkenalkannya kepada seekor babi super jantan. ALF memerhati ketika mereka memaksa kedua-dua babi itu mengawan. Ahli tidak boleh menahan apa yang berlaku, dan kerana rasa bersalah, K akhirnya mengaku bahawa dia berbohong tentang meja memberi mereka kebenaran. Marah, Jay menewaskan K kerana melanggar kod ALF, dan mengharamkannya daripada kumpulan itu. Kemudian, Johnny dalam keadaan mabuk mengomel tentang bagaimana Lucy memalukannya. Sebagai tindakan balas, dia mahu menyakiti Okja tanpa meninggalkan kesan untuk mengekalkan penampilannya untuk perarakan. Tiba-tiba, pembantu Lucy, Jennifer, memanggil dengan meja di belakangnya. Meja mengambil telefon dan mula menjerit memanggil Okja, menyebabkan babi super itu bertindak balas terhadap suaranya dan mengejutkan Johnny. Johnny memukul Okja dan mengambil peranti untuk mengambil kepingan dagingnya secara diam-diam. Johnny mengeluh bahawa dia pernah menjadi pencinta haiwan sebelum menikam Okja dengan peranti itu. Daging kemudiannya dibentangkan kepada penguji, yang mendakwa bahawa ia adalah yang terbaik yang mereka miliki. Pada hari perarakan, penonton
Diberikan jerk baru Mirando secara percuma manakala Jennifer menyediakan meja untuk persembahan. Mereka menyedari bahawa meja telah belajar bahasa Inggeris sendiri, jadi mereka perlu berhati-hati dengan apa yang mereka katakan di sekeliling situ. Dia menggunakan plakat untuk meminta maaf dan berjanji kepadanya bahawa mereka akan menyelamatkan Okja. Dia mengarahkannya bahawa apabila mereka membebaskan Okja, dia mesti berlari dan tidak melihat skrin di belakangnya. Dia kemudian memanjat keluar tingkap dan menyertai orang ramai dalam perarakan. Sementara itu, Frank melawat Lucy semasa dia bersiap dan mendedahkan bahawa Nancy berada di bandar, menggegarkan Lucy. Di luar, Johnny memulakan persembahan dan mengujakan penonton. Dia menceritakan bagaimana pertandingan bermula sebelum memperkenalkan Lucy ke pentas. Lucy kemudian menyambut meja dan menghadiahkan Okja yang datang dari pelampung. Meja mengeluarkan buah kesemak dari bagnya, tetapi apabila Okja keluar, dia berasa bengang. Tiba-tiba, skrin di atas pentas menunjukkan rakaman yang diambil dari makmal, dan Jay berjalan menaiki pentas, memberitahu meja supaya tidak melihat skrin. Lucy merayu seseorang untuk mematikan skrin kerana kekejaman haiwan mereka terdedah. Ahli ALF keluar dan membantu membawa Okja pergi ketika orang ramai menjadi liar. Semasa ini, Frank menikmati makan malam bersama Nancy. Mereka melihat huru-hara semasa perarakan, jadi Nancy memberitahu Frank untuk meminta bantuan polis. Okja terus panik malah menggigit meja. Jay mengambil pendirian mikrofon untuk menyelamatkannya, tetapi dia menghalangnya daripada mencederakan Okja. Meja sebaliknya memeluk babinya untuk menenangkannya ketika ALF berurusan dengan polis. Selepas bertenang, Okja jilat meja es luka dan mengikuti yang lain untuk melarikan diri. Perak dan berambut perang melemparkan diri ke atas pegawai manakala merah meruntuhkan beberapa paip untuk membolehkan yang lain melarikan diri. Namun, pegawai menangkap kaki Okja dan menariknya keluar dari trak. Jay telah ditangkap, tetapi dia melawan untuk menarik meja ketika trak itu memandu kembali untuk menghalang pegawai. Akhirnya, Lucy bertemu semula dengan kakaknya, Nancy. Nancy secara sinis mengulas bahawa sekurang-kurangnya Lucy bukan seorang yang kalah untuk seketika. Nancy berjanji untuk melindungi kakaknya daripada orang ramai tetapi tidak berniat untuk membantunya dengan sebarang tindakan undang-undang. Dia kemudian mengarahkan Frank untuk meneruskan rancangan itu kerana mereka sudah mempunyai kelulusan FDA. Walaupun mendapat bantahan orang ramai, Nancy yakin pengguna akan tetap memakan produk mereka asalkan ia murah. Dia mengarahkan Frank untuk menutup makmal dan memproses semua babi super untuk pengeluaran, termasuk Okja. Kemudian, Jay menyedari bahawa Kay memandu trak yang menyelamatkan mereka. Apabila meja bangun di dalam trak petang itu, Jay memberitahunya mereka akan pergi ke Okja, yang sudah berada di rumah sembelihan. Mereka sampai ke kilang di mana banyak babi super sedang menunggu untuk disembelih. Mereka mencari melalui kandang babi untuk mencari Okja sehingga meja melihat dia dipaksa masuk ke dalam bangunan. Meja menyusup ke dalam bangunan dan melihat bangkai babi super tergantung di atas kepala. Daging kemudian dipotong dan ditutup untuk pasaran. Akhirnya, dia melihat di mana babi dibunuh. Okja seterusnya, jadi meja menghalang lelaki itu. Jay dan Kay tiba di tempat kejadian, serta Nancy dan anak buahnya. Meja bertanya kepada Nancy mengapa dia mahu membunuh Okja, dan Nancy menjelaskan bahawa mereka hanya boleh menjual babi mati. Nancy kemudian memberi isyarat untuk melaksanakan Okja, jadi Meja mengeluarkan babi emas dari bagnya dan menawarkannya untuk membeli Okja. Selepas mengesahkan bahawa ia adalah emas tulen, Nancy bersetuju dan mengarahkan Frank untuk memastikan Meja dan Okja pulang dengan selamat. Meja dan Okja berlalu pergi, dengan sedih mengabaikan tembakan yang membunuh babi super yang tinggal. Beberapa ekor babi super berjalan di sebelah mereka dan melemparkan anak mereka ke kaki Meja. Meja cepat-cepat menangkap anak babi itu dan menyembunyikannya di dalam mulut Okja sebelum pengawal menyedari. Dia menangis ketika ibu bapa dan babi super lain melolong seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Beberapa minggu kemudian, Meja hidup aman dengan Okja dan anak babi yang baru. Mereka pulang ke rumah kepada Datuk Meja, dan Meja bersandar kepada Okja seolah-olah dia memahami rintihannya. Sementara itu, Jay dibebaskan dari penjara dan menaiki bas bersama ahli ALF yang lain.
K memberitahu J bahawa mereka mempunyai lebih ramai penyokong dan memperkenalkan bekas pemandu bas Mirando yang baru menyertai pasukan itu. Mereka kemudian memakai topeng untuk memulakan operasi